Nabi Ibrahim. Kan? Paling banyak, satu orang manusia yang paling banyak keturunan dia jadi keturunan orang baik-baik, para nabi, orang soleh. Daripada Nabi Ishak alaihissalam lahir Bani Israel. Beribu nabi dibangkitkan daripada Bani Israel. Daripada Nabi Allah Ismail yang berada di Mekah lahir bangsa Arab. Bangsa Arab ni beribu orang soleh lahir daripada bangsa Arab. Cuma Nabi 4 orang. Daripada bangsa Arab, Nabi ni ada 4 orang aja. Nabi Saleh alaihissalam, makamnya berada di Mesir. Nabi Syuaib alaihissalam, makamnya berada di Jordan. Nabi Hud alaihissalam, makamnya berada di Hadramaut, Yaman. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makamnya berada di Madinah. Kan? Jadi daripada Nabi Ismail itu lahir bangsa Arab, ada 4 orang nabi, orang soleh banyak. Daripada Bani Israel lahir bangsa Arab, bangsa Bani Israel. Daripada Nabi Ishak lahir Bani Israel. Beribu nabi daripada Bani Israel. Okey. Kita nak kaitkan dengan Nabi kita Muhammad ni. Bani Israel, dua keturunan ni antara bangsa Arab dengan Bani Israel, dia punya perangai lebih kurang sama. Sebab dia daripada keturunan yang sama, dia lebih kurang sama. Kalau beriman, baik-baik sungguh. Kalau beriman, baik-baik sungguh kalau beriman. Tapi kalau tak beriman, kalau jahat-jahat sungguh. Kan? Hari ini kita mengutuk Israel serang Gaza. Sama juga tentera Syria pergi serang Aleppo ataupun Halab. Sama je. Budak kecil tembaknya, dibomnya, sama je. Orang Arab dengan Bani Israel ni sama je. Kalau beriman, baik-baik sungguh. Kalau tak beriman, jahat-jahat sungguh. Ada hati kering. Dia tak macam orang Melayu kita. Orang Melayu ni memang bagus, hati lembut. Sebab tu imam pertama Masjid Aqsa, dia cakap dekat saya, dia kata, kau ni daripada Nusantara, orang soleh banyak di tempat engkau. Kamu tak perlukan Nabi untuk Islam. Datang pendakwah aja Islam. Orang Arab datang Nabi pun, tunjuk mukjizat pun boleh tentu Islam lagi. Kan? Kami bangsa Arab, kata Imam satu Masjid Aqsa, dengan pedang ni pun belum tentu beriman. Kamu dengan kata-kata je boleh beriman. Kan, orang mula kita ni memang alhamdulillah, kan, Allah jadikan terlembut. Kan? Oleh kerana banyak nabi daripada Bani Israel, jadi Bani Israel ni tidak menghargai nabi. Ni akhirnya dia ada satu sikap, dia suka bunuh nabi. Allah sebut wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Suka-suka dia. Sebab apa mereka suka bunuh nabi? Sebab hari ini kalau mereka bunuh nabi, minggu depan ataupun bulan depan akan ada orang soleh yang lain dapat wahyu, dapat jadi lantik jadi nabi pula. Lantik jadi nabi, diorang kata apa? Nabi baru ni tak best lah. Nabi yang kita bunuh tu lagi best tau sebenarnya. Kita bunuh pula lah. Ni Bani Israel. Kan? Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka suka bunuh nabi ni tanpa suka-suka dia, suka hati dia je. Sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ada 3 orang nabi diutuskan serentak. 3 orang nabi diutuskan serentak, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Alaihimussalatu wassalam. 3 orang nabi ya? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Pun ketiga-tiga ini nak dibunuhnya. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelih dan dicincang-cincang badannya. Nabi Yahya kepalanya ada di Masjid Umawi di Damsyik, Syria. Badannya bercerai-cerai. Satu tangannya diselamatkan oleh orang beriman. Ketika itu disembunyikan, maknanya nak dihina jasad Nabi ni kan, disembunyikan oleh orang beriman ketika itu di Mesir, dan berada di gereja Goptik Mesir lama. Ketika Islam dapat mengislamkan Mesir, tetap
Maknanya tangan itu disimpan di dalam gereja Goptik di Mesir itu, sampai akhirnya pemimpin gereja itu mengamanahkan tangan Nabi Yahya kepada orang Islam, pada khalifah Islam ketika itu. Khalifah Islam telah habis pada tahun 1924. Tangan Nabi Yahya sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Kan? Kalau siapa pergi Museum Topkapi Istanbul, ada tangan Nabi Yahya. Dia salut dengan salut bekas emas, dilobangkan di sini ya. Kan dalam hadis Nabi sebut hurimat hurimat ajsadul anbiya minad dud, diharamkan jasad para nabi itu daripada ulat-ulat, bakteria-bakteria, tak hancur. Kan? Kalau balik lagi tengok YouTube, tulis Ustaz Amin tangan Nabi Yahya, saya ada kongsikan. Nabi Yahya, maknanya tangan tu tak reput, tangan tu jasad Nabi tu, padahal dah 2000 tahun tu tak reput tangan tu. Kan? Tangan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nak dibunuhnya, diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, dan seorang anak murid Nabi Isa diserupakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah kata Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan wajahnya, diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Orang itu yang disalib. Jadi diangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa besok dia akan turun balik di akhir zaman. Antara tanda-tanda hari kiamat akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, ada dua benda yang besar Nabi Isa akan buat. Yang pertama, Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib. Sebab salib itu fitnah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keduanya, Nabi Isa akan membunuh babi yang diternak. Babi yang diternak. Sebab syariat agama tauhid, agama Islam, agama nabi-nabi terdahulu tidak boleh makan babi. Tapi agama Masihi, ajaran yang dinisbahkan kepada Nabi Isa menghalalkan babi itu. Jadi dua benda itu Nabi Isa akan buat. Pertama akan menghancurkan salib, yang keduanya akan membunuh babi yang diternak. Sebab dia fitnah ke Nabi Isa. Sebab ajaran Nabi Isa dinisbahkan boleh makan babi. Nauzubillah. Padahal tak boleh. Agama tauhid, tak ada agama tauhid yang menghalalkan makan babi. Orang Yahudi pun tak makan babi. Setelah Nabi Isa AS diangkat ke langit, dengan harapan dibunuh Nabi ini akan ada Nabi baru. Tiba-tiba tunggu, tak ada Nabi baru. Biasa kita bunuh seminggu ke sebulan ke akan ada orang soleh yang lain dapat wahyu. Tapi kali ini tak dapat, tak ada. Kenapa mereka buka balik ajaran Nabi-Nabi, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Akhirnya mereka temui bahawa Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan hanya membawa perkhabaran berita akan ada satu orang Nabi di akhir zaman. Apa ciri-ciri Nabi itu? Ada 4 ciri-ciri dia. Mari kita baca kitab Dibak ini ya.